Pelajaran kita masih dalam kitab Tauhid, kaedah-kaedah i'tiqad. Semalam saya ada berbual dengan satu orang hamba Allah di internet. Jadi sebelum saya cerita apa isi perbualan tu secara ringkasnya, kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah sedia wujud sebelum wujudnya tempat, sebelum adanya ruang, sebelum adanya arah, sebelum adanya posisi dan lain-lain. Segala warna, atas bawah, jernih, terang, gelap, semua tak ada lagi. Dia Allah dah siap-siap ada dah sejak azali, sebelum dia menciptakan tempat, sebelum dia menciptakan ruang, sebelum dia menciptakan arah. Maksudnya wujudnya Allah tu dalam keadaan dia tidak terpengaruh. Dengan tempat pun dia tak terpengaruh, dengan posisi pun tak terpengaruh, dengan ruang pun tak terpengaruh. Sebab apa? Masa pada azali tu tempat pun belum ada lagi, ruang belum ada lagi, arah posisi pun belum ada lagi. Dan zat Allah tidak pernah mengalami sebarang perubahan. Kita belajar wujud khidam bahawa Allah ni dia tak boleh berubah. Kalau dia zat dia tu ada berubah, maka dia jadi baharu, makhluk. Apa saja benda yang mengalami perubahan, yang tu makhluk, dia bersifat baharu. Allah bukan baharu. Yang baharu dia berubah. Dia Allah tidak berubah. Oleh sebab itu, sebelum Allah menciptakan tempat, ruang, arah dan posisi, dia dah ada dah. Kemudian dia ciptakan langit dan bumi, alam ni lah. Maksud dia, barulah dia menciptakan tempat, barulah dia mewujudkan ruang, barulah dia mengadakan arah. Masa tu baru ada semua ni. Adakah Allah tu dia berubah? Allah dia tak berubah, ya, dia baqa. Dia tak boleh berubah walaupun sedikit. Apa saja yang berubah walaupun sedikit bukan Allah. Jadi kesimpulannya, Allah memang tak terpengaruh langsung dengan tempat, dengan ruang, dengan arah, dengan posisi. Pada azali pun macam tu, sekarang pun macam tu, masa akan datang pun macam tu juga. Yang terpengaruh dengan tempat ni makhluk. Contoh dia kita. Kita tak boleh pergi satu tempat yang tak ada tempat. Mana kita nak pergi? Semua ni, semua tempat. Yang di bawah daripada arash, seluruh alam makhluk ni semua tempat. Kita tak boleh lari daripada tempat. Tapi Allah tak terpengaruh dengan tempat. Jadi tulisan orang ini yang menarik perhatian saya, kebetulan berkait dengan pelajaran kita. Memang Allah dah lorong kot, tiba-tiba terbaca. Dia tulis, kalau anda kata Allah wujud tanpa tempat, bererti bahawa tiada atas, tiada bawah, tiada tepi, tiada tengah. Yang kita percaya macam tu lah. Sebab Allah dia tak terpengaruh atas ke bawah ke tepi ke tengah ke, semua tu makhluk. Sebelum ada atas, bawah, tepi, tengah ni dia dah ada dah. Dia tak perlukan benda tu untuk wujud. Jadi pemahaman orang ni, jadi Allah tidak wujudlah kalau macam tu, sebab tak ada tempat. Ikut pemahaman dia, Allah nak ada mesti ada tempat dulu, baru Allah boleh ada. Sesuatu itu, termasuklah Allah, tidak akan wujud apabila tiada atas, tiada bawah, tiada tepi, tiada tengah. Ringkas cakap dia, Allah ni tak boleh ada kalau tak ada tempat, tak ada arah. Itu pemahaman dia. Sedangkan sifat wujud termasuk sifat 20 yang anda imani itu. Jadi dia petikan macam tu lah. Dia kata Allah ni nak ada mesti ada tempat dulu, baru dia boleh ada. Kalau tak ada tempat, dia tak boleh ada. Kita mana ada satu benda yang tak ada tempat, tak ada arah, tiba-tiba wujud. Ni dia tak belajar sifat 20 lah ni. Kita tak tahu apa pemahaman dia, tapi nampaknya tu macam salah satu aliran Salafi Wahabi itulah. Salafi Wahabi ni banyak aliran-aliran dia. Ni salah satu kan. Sebab dia percaya Allah atas. Allah di langit, Allah di atas arash. Tunjuk Allah nak atas. Dia percaya Allah ada arah. Nanti kita tengok orang yang berfaham macam ni, Imam Al-Ghazali dia buat pembahagian di mana orang ni duduk. Tuan-tuan tengok di muka surat tengah tu, saya buat jadual dia.
Tiga golongan yang terhijab. Kita nak tengok orang ni nanti dia duduk bahagian yang mana. Dia ni sebenarnya terhijab. Dia terhijab. Jadi terhijab duduk bahagian yang mana? Kita pun terhijab. Tapi sekurang-kurangnya kita duduk dalam cahaya orang. Yang betul lah. Dia ni terhijab duduk di mana? Jadi pada orang ni bila kita tanya antara Allah dengan tempat mana dulu ada, dia tak mau jawab. Dia tak mau jawab. Dia kata ini soalan ahli kalam, tak mau jawab. Soalan Mu'tazilah, soalan ajaran salah ni. Dia tak boleh nak jawab. Allah ada dulu ke, tempat ada dulu ke? Dia tak mau jawab. Kenapa dia tak mau jawab? Kita faham. Dah tentu dia akan kata Allah lah ada dulu. Lepas tu baru Allah ciptakan tempat. Kalau dia jawab macam tu, dah terbatal dah pemahaman dia tadi Tuhan duduk di atas. Tuhan dah bertempat. Takut terbatal pemahaman dia tu, dia tak mau jawab. Baik. Pengajian kitab Ihya Ulumuddin kita ni dalam bab akidah, kitab yang kedua, masuk kali yang ke-87. Merangkap kuliah maghrib saya yang ke-171 di surau ini. Jadi pelajaran kita ni untuk menyeimbangkan 3 tungku fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebab kitab Ihya ini berisi ketiga-tiga benda ni. Jadi sebelum kita menyambung kalam Imam Al-Ghazali yang seterusnya tentang akidah ni, bila saya balik ke rumah, saya dengar balik kuliah yang minggu lepas tu, rasa-rasa macam berat. Bila terasa macam berat tu, saya mengambil inisiatif nak buat ulang kaji secara ringkas. Ulang kaji secara ringkas keseluruhan kitab Mishkatul Anwar yang kita sentuh dalam pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan-tuan masih ingat, kitab Mishkatul Anwar ni kita sentuh masa dalam bab ilmu lagi. Bila masuk bab akidah, kita sentuh lagi. Saya nak ulang kaji dulu secara ringkas cerita kitab Mishkatul Anwar yang kita dah belajar setakat ini. Yang kita belum belajar, tak sentuh lagi. Yang kita dah belajar saja, nak ulang kaji dulu supaya jadi ringan sikit. Takut pemahaman tu tak berapa boleh nak dapat. Jadi dah ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 35 bagi tahu Allah nur samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Macam tu je. Jadi orang-orang tertentu dia faham setakatnya Allah bagi faham. Orang yang tak faham, dia tak ambil tahu. Dan ada juga orang yang tersalah faham bila sebut Allah cahaya langit dan bumi. Macam mana yang kata Allah ni cahaya langit dan bumi? Jadi pelajaran kita ni dalam kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali nak tunjuk yang mana sebenarnya cahaya. Bila kita kaji, akhirnya nanti kita dapat Allah itulah yang sebenar-benar cahaya. Cahaya yang hakiki, Allah lah. Tapi nak sampai ke situ, nak faham sampai ke situ, dia ada pelajaran-pelajaran yang kita dah lalui. Yang manakah cahaya sebenar cahaya? Untuk menjawab persoalan ini, kita kenalah berkenalan dengan cahaya terlebih dahulu. Mula-mula kita tengok pasal ayat tu tadi. Allah cahaya langit dan bumi. Macam mana pemahaman manusia terhadap ayat tu? Mazhab Salafi Wahabi ni, dia ada banyak aliran. Dia macam Syiah juga, ada banyak aliran. Kita kalau nak tengok satu-satu aliran tu banyak sangat. Nak bahagi pun mungkin tak terbahagi. Tapi secara ringkasnya kita boleh pecahkan kepada 3 kumpulan. Baik Salafi Wahabi mahupun Syiah. Ada 3 puak. Puak yang pertama ni, dia punya pemahaman tu beza sikit dia dengan kita. Tapi dari segi hal ihwal yang lain tu sama, banyak sama. Dia berbeza dalam perkara-perkara yang biasa-biasa, yang kurang penting, perkara yang furuk je. Jadi mereka ni ahli sunnah wal jamaah. Macam kita juga. Kita tak boleh menghukum, nak kata Salafi Wahabi ni betul semua, ataupun Salafi Wahabi ni salah semua. Dia ada golongan-golongan dia. Syiah pun macam tu juga. Ada yang puak Syiah, dia lebih kurang kita je. Dia beza sikit-sikit je dalam soal-soal yang kecil-kecil. Kita tak boleh nak kata dia sat. Jadi 3 kumpulan.
baik Salafi Wahabi ataupun Syiah, satu golongan tu mereka ni macam kita juga, beza sikit-sikit je. Mereka ni ahli sunnah wal jamaah.